sirah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang kita gunakannya sebagai perbincangan berkala, dan kita sudah bermula semenjak, kalau tak silap saya, kita bermula pada bulan 4 itu. Kemudian kita bawa tak tahulah bila nak habisnya, tapi tak apalah, insya-Allah pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, Allah bagi kesempatan untuk sama-sama kita membincang tokoh yang amat penting bagi kita untuk kita nak mencontohi bagaimana kisah kehidupan yang dilalui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita tidak boleh buat semua pun, satu dua takkan tak ada kot, takkan tak nak buat kot, boleh kot. Ya, mudah-mudahan kita ambil pengajaran, ambil iktibar daripada yang kita bincangkan itu, insya-Allah. Baik, yang kita bersyukur juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dah masuk 17 Ramadan. 17 Ramadan yang kalau 17 Ramadan ni dibincangkan tentang nuzulul Quran. InsyaAllah lah, kalau ada masa di penghujung lagi kita bincang sikit tentang nuzulul Quran kalau sempat. Kalau tak sempat pun tak apa, tengok dalam TV ya. Banyak ustaz-ustaz ceramah-ceramah dibincang dalam TV tentang nuzulul Quran. Tak apalah, kita sambung balik kita kuliah kita tu. Jadi kalau ikutnya kita akan sambung pada muka surat 53. Sambungan daripada yang muka surat 51 sebenarnya. Dalam subtopik yang ke-10 itu, iaitu faktor-faktor kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Kita masih di bawah tajuk tu sebab kita belum sempat untuk habiskan itu. Kemudian kita sambung balik di sini dalam muka surat yang 53 itu, antara faktor-faktor kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Kenapa? Itu sudah dibincangkan sedikit sebanyak. Antaranya disebut kerana Aisyah memiliki keistimewaan yang boleh dikatakan tidak ada pada isteri-isteri Nabi yang lain. Antaranya yang disebut bukan masalah soal cantik rupa parah itu. Kalau nak sebut dari segi cantik rupa parah, orang lain pun cantik juga. Antaranya disebut yang cantik rupa parah lagi sepertinya Zainab. Zainab pun orang segak juga, orang comel. Kemudian Juwairiyah juga orang yang comel. Kemudian Safiyah juga orang yang cantik. Tapi atas faktor lain, dikatakan kerana Aisyah memiliki keistimewaan dibanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain dalam hal keluasan ilmu dan kematangan ilmu dalam bidang agama, dalam bidang tafsirnya. Aisyah memang orang yang hebat. Dalam bidang hadis, Aisyah memang perawi hadis yang banyak. Ialah sebab duduk dengan Nabi kan, apa-apa persoalan Nabi sebut tu hadis itu jadi banyak selepas daripada dan disebut dalam sirah, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai sahabat-sahabat yang lelaki-lelaki berguru dengan Aisyah dalam bidang hadis, dan begitu juga dalam bidang fiqh. Aisyah seorang yang cukup luas dalam dari segi bab ijtihad untuk mengeluarkan hukum yang sangat mengagumkan sahabat-sahabat kibar sahabat ketika itu, antaranya sahabat-sahabat yang besar, terutama lagi yang lebih-lebih lagi dalam bab masalah fiqh wanita. Dan memang Aisyah seorang yang cukup memahami soal fiqh yang berhubung dengan kewanitaan, dan sampai ada di kalangan sahabat-sahabat yang besar berjumpa dengan Aisyah bertanya soal hukum-hukum bagaimana nak ijtihad Aisyah tentang hukum-hukum yang terlibat dengan fiqh wanita. Kemudian kita sambung yang muka surat 53 itu, saya cuma kait balik ya, saya ghostan balik sikit untuk supaya kita nak memahami ni antara tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni. Kemudian disebut di situ, namun demikian, itu kita nak mula itu. Namun demikian, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang baginda cintai adalah Aisyah merupakan wahyu Allah. Bukan sebab ada sebelum tu, kan ada sebelum tu pernah ditanya. Anas bin Malik dia meriwayatkan satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Orang tanya Nabi, siapakah orang yang paling kamu cintai? Kan ada hadis tu, Anas bin Malik riwayat hadis tu. Kemudian Nabi jawab Aisyah. Kemudian orang tanya lagi, baginda ditanya lagi, dari golongan lelaki siapa yang kamu cintai? Nabi jawab ayahnya, iaitu Abu Bakar. Itu rentetan daripada hadis itulah. Jadi hadis itu, pernyataan Nabi itu bahawa orang yang baginda cintai adalah Aisyah merupakan wahyu Allah. Bukan saja-saja Nabi nak sebut, bukan Nabi sebut menurut apa yang dia rasa sedap mulut dah. Sebab berdasarkan kepada ayat Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dalam urusan seharian, dalam
hidup dia, sepanjang hidup Nabi tidak pernah bercakap, tidak pernah menyebut suatu benda melainkan apa yang Allah wahyu. Itu Allah dah kutkan dalam Quran, dalam surah An-Najm. Kita balik tengoklah dalam Quran itu, dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Melainkan setiap benda yang Nabi sebut, yang Nabi lakukan itu adalah berdasarkan kepada wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam ataupun Allah ilhamkan ke dalam diri Nabi itu sendiri. Orang yang menentang hal ini bererti mendustai Allah. Kadang-kadang ada orang tak setuju dengan itu. Jadi disebut orang yang menentang hal ini bererti mendustai Allah Subhanahu wa taala. Aisyah lebih utama daripada semua manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya melebihi rasa cinta kepada semua manusia. Ialah kerana Aisyah itu adalah orang yang Allah letakkan di sisi Nabi sebagai pendamping Nabi. Tentulah dia itu sebagai orang yang sangat utama. Selepas daripada Nabi, maka isteri-isteri Nabi lah, keluarga-keluarga Nabi, kan kita selawat pun begitu. Kan kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kemudian baru kita sebut wa ashabihi. Itu dia punya ranking ataupun susunan cara kita nak selawat. Baginda meletakkan Aisyah lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar, Ali dan Fatimah. Itu kenyataan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, ramai lelaki yang sanggup mencapai kesempurnaan, tetapi hanya ada beberapa perempuan yang boleh mencapai hal yang sama, yaitu Maryam binti Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan lain sama seperti keutamaan bubur dibandingkan semua makanan yang lain. Itu dia buat perumpamaan. Dia kata dalam satu hadis Nabi sebut, dia kata ramai lelaki yang sanggup mencapai darjat kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya darjat kesempurnaan yang cukup tinggi di sisi Allah, ramai orang lelaki yang boleh sampai. Antaranya sahabat-sahabat yang besar di kalangan Nabi, sahabat-sahabat besar di sisi Nabi itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang baki-baki lagi itu memang ramai Nabi sebut. Tapi di kalangan orang perempuan, Nabi sebut hanya ada beberapa orang saja yang boleh mencapai tahap kesempurnaan itu. Antaranya disebut yang boleh mencapai itu antaranya Maryam binti Imran, mak kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Asiyah ini isteri kepada Fir'aun. Asiyah ini isteri kepada Fir'aun yang Allah sebut dalam Quran apa? Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li baitan 'indaka fil jannah rabbi najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini minal qaumidh zalimin. Yang Allah buat perumpamaan bagaimana orang-orang perempuan-perempuan yang awal itu ayat sebelum tu Allah cerita bagaimana dua orang isteri Nabi yang kedua-duanya kufur, tidak beriman dengan Nabi kedua-duanya itu, yang tempatnya Allah tempatkan dalam neraka. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh yang Allah sebut ayat sebelum tu. Kemudian ayat yang kedua Allah menyebut tentang bagaimana isteri seorang pembelot kepada agama Nabi Musa, iaitu Fir'aun, tapi sedangkan isteri dia dalam keadaan sengak-sengak, dalam keadaan yang Fir'aun tidak tahu, dia beriman dengan Allah dan dia menunaikan ibadah dia kepada Allah dalam keadaan yang tersembunyi daripada Fir'aun. Di samping dia berdoa kepada Allah, binalah satu mahligai kepada aku dalam syurga dan aku berlepas diri aku daripada semua kerja buat Fir'aun dan berlepas diri daripada semua kerja-kerja orang yang zalim, iaitu orang yang menzalimi agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang zalim ni disebut, orang yang tidak beriman itu disebut sebagai orang yang zalim, orang yang menzalimi diri dia. Dia maknanya jika tidak beriman kita disebut sebagai orang yang menzalimi diri. Baik. Itu dua orang yang Nabi sebut dalam hadis ini. Kemudian Nabi nak menceritakan tentang keutamaan Aisyah. Maknanya Nabi nak memuji Aisyah tu. Nabi kata keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan yang lain sama seperti keutamaan bubur dibandingkan semua makanan yang lain. Ketika itu mungkin bubur satu menu yang istimewa masa zaman Nabi, satu menu yang istimewa, jadi Nabi buat perumpamaan dengan bubur kalau banding dengan makanan yang lain. Jadi itu Nabi nak memuji Aisyah, keistimewaan yang ada pada Aisyah. Baik, hadis ini merupakan bukti terbaik yang menggambarkan motif
Rasulullah SAW dalam mencintai dan memuliakan Aisyah. Motif itu tidak terletak pada keindahan dan kecantikan fizikal, melainkan pada kesempurnaan dan kemuliaan batin. Itu yang menyebabkan Nabi lebih sayang kepada Aisyah, kerana kesempurnaan dari segi ilmu yang ada pada Aisyah dan kemuliaan batin yang ada pada Aisyah. Kemudian isteri Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan batin mendekati Aisyah adalah Ummu Salamah. Maksud kesempurnaan batin di sini, ini maksudnya dari segi jiwa, jiwa, bukan batin yang satu lagi itu. Maksudnya isteri Rasulullah yang antara isteri Nabi yang lain yang ada kesempurnaan yang hampir-hampir, yang mirip-mirip dengan Aisyahnya disebut sebagai adalah Ummu Salamah. Oleh sebab itu Rasulullah sangat mencintai Ummu Salamah meskipun usianya tua. Ummu Salamah ni di antara kalangan isteri-isteri Nabi yang berumur sikit tu, Ummu Salamah lah. Dia antara yang sudah berumur. Sampai kalau kita tengok dalam ke depan ni, di belakang pun dah ada dibincangkan sikit, disebut Ummu Salamah ni bila sampai satu peringkat giliran yang sepatutnya Nabi tidur di rumah dia sudah bagi giliran dia tu kepada Aisyah. Dia merasakan bahawa diri dia sudah tua dan dia tidak boleh nak layan Nabi. Jadi maka yang sepatutnya peruntukan malam untuk rumah dia tu dia serah kepada Aisyah. Kerana memandangkan di antara isteri Nabi yang paling muda semua sekali di kalangan isteri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Nabi kahwin dengan dia umur masih 7 tahun. Kemudian Nabi duduk dengan Aisyah umur 9. Ada setengah riwayat mengatakan umur 10. Perhatikan pula Khadijah yang meninggal dunia pada usia 60 tahun. Khadijah meninggal dunia lebih kurang usia 60 tahun lebih. Beberapa riwayat menyebut bahawa Rasulullah SAW selalu teringat kepadanya hingga Aisyah rasa cemburu. Rasulullah merupakan seorang lelaki yang sangat penyabar, namun dia kata kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah kadang-kala membuatkan baginda marah. Ini dia nak kisah balik bagaimana ada rasa cemburu timbul dalam diri Aisyah. Walaupun Khadijah tu dah meninggal dah, tapi Nabi kadang-kadang Nabi memuji Khadijah. Sampai kadang-kadang disebut Nabi memuji Khadijah tu sampai timbul rasa cemburu Aisyah. Padahal Khadijah tak ada dah. Tapi Aisyah merasakan satu benda, apa hebat sangat ni kawan ni sampai Nabi sebut sampai teruk-teruk sangat. Makna puji yang berlebih-lebihan pada Aisyah. Jadi itu adalah disebut sebagai atas dasar naluri manusia. Sebab Aisyah pun kita kena faham, walaupun dia isteri Nabi, dia juga mempunyai naluri sebagai wanita biasa. Jadi itu naluri yang Allah letak. Kadang-kadang ada rasa cemburu biasa. Cuma kadang-kadang yang disebut di sini, yang nak dibincangkan dalam buku kita ni, cemburu Aisyah tu sampai buat Nabi marah. Aisyah sendiri yang mengatakan bahawa dia pernah membuat Rasulullah SAW marah lantaran ucapan yang terkesan meremehkan Khadijah. Rasulullah SAW berkata, sungguh Allah telah menganugerahi aku rasa cinta kepada Khadijah. Jadi ialah biasalah kalau dah bermadu, hidup dalam keadaan bermadu ni. Kalau ada orang yang pernah bermadu, dia tahu keadaan bermadu tu memang baik macam mana pun, rasa cemburu sebagai naluri wanita biasa ada di kalangan isteri Nabi. Jadi ada juga sampai ketika-ketikanya Khadijah ni dia macam meremehkan Khadijah. Aisyah dia meremehkan Khadijah. Jadi sampai Nabi marah kepada Aisyah. Jadi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sungguh Allah telah anugerah kepada aku rasa cinta kepada Aisyah, kepada Khadijah, maaf. Rasa cinta aku kepada Khadijah. Jadi tak boleh nak buat apa. Seolah-olah begitu. Soalannya Nabi kata, aku tak kena buat apa. Memang Allah campak rasa cinta aku kepada Khadijah melebihi orang lain, walaupun dia dah meninggal. Itu maksud daripada hadis. Baik, kita tengok subtopik yang ke-11 tu. Habislah cerita tu. Antara faktor kenapa Nabi SAW mencintai Aisyah melebihi isteri-isterinya yang lain yang masih hidup selain daripada Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW suami Aisyah yang tercinta. Aisyah tidak hanya mencintai Rasulullah SAW, dia juga selalu merindui dan mengagumi baginda sepenuh hati. Cinta Aisyah kepada Rasulullah adalah cinta seorang perempuan Muslim kepada Nabi-Nya. Itu yang dia letak. Sebab kadang-kadang kenapa pengarang
pengarang buku ni dia quotekan begitu. Dia kata cinta Aisyah kepada Rasulullah adalah cinta seorang perempuan Muslim kepada Nabi. Karena kadang-kadang cinta itu ialah betul. Macam orang Melayu sebut, cinta itu buta. Kadang-kadang kita cinta dengan seorang itu adalah atas dasar fizikal, bukan atas dasar dari segi ekonomi dia, dari segi kedudukan dia. Tapi Aisyah cinta kepada Nabi bukan atas dasar fizikal, bukan atas dasar yang lain, adalah cinta kerana cinta kepada Nabi. Cinta seorang Muslim kepada Nabi, cinta seorang isteri kepada suaminya, serta cinta seorang perempuan kepada seorang lelaki. Itu biasalah, sebab dah jadi suami isteri, dia adalah yang lebih tu. Aisyah mengagumi kegagahan Rasulullah SAW sebagaimana dia mengagumi perilaku dan kepribadian baginda. Memang kita tidak menafikan. Sebab Nabi SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kecil. Sebab ada satu hadis Nabi sebut, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik, dibentuk oleh Tuhan aku, dan pembentukan Tuhan aku itu sebaik-baik didikan. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Dan memang Nabi ini kalau nak dibandingkan dengan yang lain, memang tidak ada yang terbanding. Sebab antara nabi-nabi pun, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita yang terbaik. Karena ada disebut antara punca atau faktor Allah mengeluarkan Nabi Adam, Allah menjadikan Nabi Adam, Allah menjadikan Nabi-Nabi yang sebelum daripada Nabi kita Muhammad yang wajib kita tahu, yang kita bilang 25 itu yang wajib kita tahu. Yang disebut oleh ulama ada sebanyak 313. Itu pun khilaf. Ada kata 314, ada kata 313, ada kata 315. Maka kita ambillah yang 313 itu yang pendapat yang masyhur mengatakan 313 itu Rasul yang Allah utus. Yang wajib kita tahu 25 orang. Itu yang ulama ambil kira yang namanya disebut dalam Al-Quran. Yang baki lagi itu namanya tidak sebut. Maka ulama kata wajib kita beriman dengan segala Rasul secara ijmal, yang tidak disebut nama itu. Yang disebut nama kita kena tahu nama itu. Kemudian itu Rasul. Yang Nabi-Nabi macam yang saya sebut dalam kuliah sebelumnya, segeti 200, lebih kurang berapa? 125,000. 125,000 kan segeti 200. Mana ada orang lama yang faham bahasa segeti 200. Lebih kurang lah begitulah. Ya? Jadi maknanya Nabi-Nabi lagi banyak. Kenapa dibezakan Nabi dengan Rasul? Sedikit untuk sebagai maklumat kita. Sebab dibezakan Nabi dengan Rasul itu, Rasul Allah bagi wahyu kepada dia, seorang lelaki yang Allah bagi wahyu dan disuruh untuk menyampai. Wajib pada Rasul itu untuk menyampai. Itu Rasul. Adapun Nabi, Allah bagi wahyu kepada dia, tidak dibebankan kepada dia untuk menyampai. Terpulang kepada dia. Dia nak sampai, kalau dia tak sampai pun tak apa. Sebab bukan tugas dia untuk menyampai. Cuma Allah lantik dia itu sebagai Nabi. Itu beza antara Nabi dan Rasul. Tapi pada Nabi kita Muhammad SAW, sah kita sebut Nabi, boleh kita sebut Rasul. Dua-dua masuk dekat dia. Sebab tapi disebut juga oleh ulama, setiap yang dipanggil Rasul, automatik Nabi. Itu umum, khusus, mutlak. Bila disebut Rasul, dia tu automatik jadi Nabi. Tapi bila disebut Nabi, dia belum pasti, belum tentu dia itu Rasul. Itu beza. Itu kena boleh beza. Kenapa kita ada ketika disebut Nabi, ada ketika disebut Rasul. Tapi pada Muhammad SAW, dialah Nabi, dialah Rasul. Dua-dua sekali masuk pada dia. Kemudian dia kata meskipun dilanda rasa cemburu, isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain mengakui bahawa Aisyah layak memperolehi cinta baginda. Walaupun ada isteri-isteri Nabi yang lain rasa cemburu dengan Aisyah karena faktor-faktor yang keistimewaan yang ada pada Aisyah, tapi walaupun rasa cemburu, semua isteri-isteri Nabi itu akui bahawa Aisyah ada keistimewaan, ada kelebihan di sisi Nabi SAW. Itu memang tak dinafikan oleh madu-madunya yang lain. Mereka sedar bahawa pengetahuan Aisyah tentang rahsia-rahsia Nabi jauh lebih kuat dan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pengetahuan mereka. Karena kita bincang pada awal dulu, antara isteri Nabi yang boleh membaca dan boleh, ini adalah antaranya Aisyah.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang jiwanya terpaut kepada Rasulullah melebihi keterpautan jiwa Aisyah kepada baginda. Jadi nak ceritanya, rasa di kalangan isteri-isteri Nabi yang ada itu, cinta mereka itu tidak boleh melebihi cinta Aisyah kepada Nabi. Lebihlah Aisyah tu. Tidak ada pula yang mampu memahami makna-makna ajaran baginda melebihi Aisyah. Banyak benda yang ada pada Aisyah. Bila satu-satu hadis Nabi sebut, orang lain tak faham lagi, Aisyah sudah faham. Itu nak cerita tentang kelebihan yang ada pada Aisyah. Lebih dari itu, keeratan hubungan batin serta spiritual antara Rasulullah SAW dan Aisyah melebihi keeratan hubungan baginda dengan isteri-isteri yang lain. Dari segi masalah di tempat tidur pun Aisyah lebih dengan Nabi. Berbanding dengan orang lain sebab dia muda. Ada orang komen sebab dia muda. Mungkin antara faktor muda. Begitu luar biasa rasa cinta Aisyah kepada Rasulullah sehingga jika dia tidak menemui baginda di sampingnya pada malam hari, dia akan berasa tidak tenang dan gelisah. Jadi mabuk payang Aisyah pun bila tak tengok rupa Nabi jadi duk pening, duk tak apa nak kenal. Puasa malam panjang, bila nak siang, begitulah. Aisyah mengatakan, pada suatu malam aku tertidur di sisi Rasulullah SAW. Baginda telah lewat ketika aku terbangun dan tidak menemui baginda di samping aku. Waktu itu rumah-rumah tidak berlampu. Aku bergerak meraba-raba dalam gelap. Tiba-tiba tangan aku menyentuh kaki baginda yang sedang sujud. Satu malam Aisyah nak cerita kata sayangnya Aisyah ni, dia tak boleh nak bangga dengan Nabi. Tidur malam, kemudian sedap-sedap jaga-jaga, Nabi tak ada. Bahasa kita mudah. Sedap-sedap, Nabi tak ada. Kemudian dia kata malam tu lampu pun tak ada rumah dia. Gagal khabar gitu lah. Sofa anak kecil jaga cari mak tahu lah, gagal ikut dan gagal dia kata terkenalah kaki Nabi yang sedang sujud. Nabi sedang sembahyang. Dalam sujud, baginda yang sedang sujud, dalam sujud itu Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada redha-Mu dan murka-Mu. Aku berlindung kepada perlindungan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. Tidak boleh kuhitung pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau puji dari dirimu sendiri. Ini pun hadis, ini pun doa. Walaupun dalam keadaan rumah tangga, awalnya Aisyah nak cerita bahawa dia ni mabuk kepayang dengan Nabi. Itu yang asalnya dia cerita begitu. Dia kata aku tak boleh bangga dengan Nabi. Kalau bangga dengan Nabi aku jadi duduk sobat tak kenal. Tapi satu malam dia kata, aku tidur, bila aku jaga-jaga, aku gagal-gagal, Nabi tak ada. Tiba-tiba gagal-gagal tangan aku terkena pada kaki Nabi yang sedang sujud. Nabi sujud, ketika itu Nabi sedang baca doa, berdoa. Itu ilmu. Nampak? Itu satu benda yang Aisyah boleh dapat walaupun dalam ketika dia duduk mengingau, duduk mamai lagi. Dia boleh riwayat satu hadis yang antara doa yang Nabi pernah amalkan ini. Tu. Kemudian dalam riwayat lain dia kata, Aisyah berkata, pada suatu malam aku tidak menemui Rasulullah SAW. Aku kira baginda pergi menemui isteri-isteri baginda yang lain. Ternyata Rasulullah SAW aku temui sedang rukuk dan sujud dan berdoa. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji untukmu. Tiada Tuhan selain Engkau. Lalu Aisyah berkata, sesungguhnya aku menyangka kamu melakukan sesuatu padahal kamu mengerjakan sesuatu yang lain. Satu malam begitu juga, pada malam yang lain, pada ketika yang lain, Aisyah kata aku tak berjumpa dengan Nabi. Bila tak nampak dengan Nabi itu, dia rasa macam Nabi kena giliak rumah lain lah, kena giliak rumah madu dia yang lain. Kemudian dia pun duduk cari-cari, tengok-tengok rupanya Nabi duduk ada dalam rumah dia. Sedang Nabi sedang sujud dan berdoa. Antara doa tu Nabi sebut, ya Allah, segala puji untukmu, tiada Tuhan selain Engkau. Itu Nabi memuji Allah. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya aku menyangka kamu melakukan sesuatu padahal kamu mengerjakan sesuatu yang lain. Asalnya aku dah ingat-ingat hampir memadu dah. Itu bahasa. Tapi rupanya lain yang Nabi buat. Nabi sedang sembahyang. Sangkaan Aisyah tu Nabi duduk di rumah madu dia, tapi yang sebenarnya realiti Nabi sedang bersembahyang. Kemudian cemburu Aisyah kepada Nabi SAW. Yang lain apa? Nabi SAW yang lain.
Cemburu Aisyah kepada isteri Nabi SAW yang lain, bukan kepada Nabi, kepada isteri Nabi yang lain. Biasa, ini perkara yang biasa. Sebab tu kita perlu belajar sirah ini. Kalau ada orang yang duduk dalam keadaan situasi yang sama dengan Aisyah ni, bolehlah kita aplikasikan apa yang kita bincang ni. Mudah-mudahan kalau cemburu kita kuat tu boleh kendor, boleh korang. Nak lawan tak boleh dah. Sebab itu penentuan Allah dah berlaku pada kita. Nak tak nak, lebih baik kita redha daripada kita duduk meratus. Kau tak ada orang lain, awak yang kenal lelaki aku. Daripada kita meratus yang tidak sepatutnya, yang boleh membebankan dengan dosa, lebih baik kita berfikir sesuatu yang lebih positif. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada kita. Kita redha dengan keadaan yang begitu. Kalau ada, bukan nak suruh bagi jadi dah. Kalau sekiranya dah terjadi, kita redha dengan keadaan begitu. Sebab kita nak menyelesaikan pun orang yang lebih hebat daripada kita, orang manusia yang lebih hebat daripada kita, Aisyah, berlaku pada diri Aisyah bermadu. Siapa kita nak banding dengan Aisyah? Kalau Aisyah pun boleh redha dengan keadaan yang berlaku, begitu juga dengan isteri-isteri Nabi yang lain yang Allah jamin dah masuk syurga, boleh redha. Habis hak kita, hak Tuhan belum pasti Tuhan jamin masuk syurga, kenapa kita tak boleh nak? Mungkin mudah-mudahan dengan keredaan kita itu, dengan keikhlasan kita di situ, dengan sebab tu Allah masukkan kita dalam syurga, kita tak tahu. Sebab kita masuk dalam syurga Allah ada dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok cerita. Tapi soal cemburu tak boleh nak tolak. Sebab sebagai manusia, maknanya kalau ada orang cerita kat kita buat fardu takrir, kita buat misal, orang cerita kat kita, saya bermadu tapi saya tak ada rasa cemburu kat madu-madu saya. Maknanya ada something wrong dengan perempuan. Sama ada jiwa dia tak betul, ataupun memang dia tu tak betul. Kalau dia kata dia tak ada rasa cemburu. Sebab rasa cemburu itu adalah sebagai satu naluri manusia biasa yang Allah letak pada manusia yang normal. Begitu juga berlaku kepada Aisyah. Pada suatu malam, Aisyah sekali lagi tidak menemui Nabi SAW di sisinya. Dia pun mencari baginda. Ternyata Rasulullah SAW berada di Baqi'. Baqi' ni apa dia? Di Baqi' ni nama tempat kubur. Kalau orang biasa pergi di Mekah, ada dua kubur yang terkenal. Di Mekah namanya, di Madinah namanya Baqi', di Mekah namanya kubur Ma'la, Syubaikah. Ma'la dan Syubaikah di Mekah. Sebab tu antaranya kita ketika mana kita baca doa tahlil, disunatkan juga kita minta supaya Allah sampaikan pahala Quran yang kita baca ini, wa ila arwahi ahli al-Ma'la wasyubaikati wal Baqi'. Tu kita sebut tu. Minta Allah sampaikan juga pahala doa yang Quran yang kita baca, zikir yang kita baca itu kepada ahli-ahli kuburan di Ma'la, di Syubaikah dan di Baqi'. Baqi' kuburan di Madinah. Sedang mengangkat tangan. Kemudian dia kata itu, Aisyah kata, bila dia cari-cari Nabi, tengok Nabi duduk di kawasan di Baqi'. Nabi sedang mengangkat tangan dan berdoa. Bila Aisyah melihat perkara itu, Aisyah pun pergi tengok ke Nabi, pergi keesokan harinya. Aisyah bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi. Baginda bertanya, "Kamukah bayangan hitam yang aku lihat semalam?" Jadi Aisyah pindah. Dia cari-cari Nabi tak jumpa, keluar-keluar tengok Nabi duduk di kuburan Baqi'. Nabi sedang berdoa. Nabi perasan, tapi Nabi tak peduli dengan bayang-bayang yang dia perasan di belakang tu. Kalau kita kata hantu dah. Dah hantu dah. Kita ni mudah sangat dengan hantu kan. Kemudian Nabi kata, "Kamukah bayangan hitam yang aku lihat semalam?" Aisyah jawab, "Ya." Ya, jawab Aisyah. Itu hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Setiap kali Rasulullah hendak melakukan perjalanan, baginda selalu mengundi isteri-isteri baginda untuk menentukan siapakah di antara mereka yang akan menemani baginda dalam perjalanan itu nanti. Itu memang menjadi satu adat, satu kebiasaan pada diri Nabi. Sebab isteri dia ramai. Dalam satu masa isteri kita, selepas daripada wafatnya Khadijah, Nabi duduk dengan isteri dia sebanyak 9 orang. Jadi dalam keadaan yang 9 itu, takkan setiap kali Nabi ada nak kena pergi berdakwah di mana-mana ataupun nak keluar berperang, Nabi nak bawa 9 tak mampu. Macam mana Nabi nak kawal? Kalau nak keluar perang, macam mana nak kawal dalam keadaan yang ramai begitu? Jadi satu kaedah yang Nabi buat, bila dia nak pergi perjalanan mana-mana, Nabi akan mengundi
siapa yang kena undian. Macam kita cabut put. Nah, macam kita cabut put, boleh nombor macam tu tak. Pakai cabut. Siapa kena nombor 1, kau turun ke bawah. Begitulah untuk nak fahamnya. Disebut mengundi tu. Pada suatu hari dia kata undian itu jatuh kepada Aisyah dan Hafsah. Sekali itu bila mengundi-mengundi, sekali Nabi nak pergi berjalan, kena 2 sekali. Aisyah pun dapat, Hafsah pun dapat. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Aisyah anak kepada Abu Bakar. Jadi pusing main tak pergi ke mana. Nabi dengan Abu Bakar itu pertama sebagai sahabat, yang kedua sebagai pak mentua. Begitu juga dengan Umar. Nabi dengan Umar pertamanya sebagai sahabat, yang kedua sebagai pak mentua. Ali menantu. Ali dengan Nabi sepupu sekali, lepas itu menantu sekali. Osman sahabat sekali, menantu sekali. Menantu 2 kali Osman dengan Nabi. Sebab itu disebut Zunnurain. Orang yang mempunyai 2 cahaya, yang dapat 2 cahaya. Osman, dia kahwin dengan Ummul Kalsum, lepas itu dia kahwin dengan Ruqayyah. Dua-dua sekali, tapi tak bersusun. Dia panggil salin tikar. Istilah kita orang Melayu salin tikar. Mati kau ambil adik. Dia tak boleh, dia dalam hukum syariat dia tak boleh himpun dua-dua sekali. Adik dengan kau himpun buat madu sekali, tak boleh. Salin tikar tak apa. Sama ada cerai adik ambil kau boleh. Ataupun mati kau ambil adik. Tu boleh. Dia panggil salin tikar. Istilah orang Melayu. Pandai orang Melayu istilah salin tikar. Pasal apa salin tikar tak tahu lah. Cari ke tikar tu boleh jadi kot. Kemudian dalam perjalanan tersebut pada waktu malam, dia kata bila dah kena undi-undi, kena kepada Hafsah dan kena kepada Aisyah tu, jalanlah. Dalam perjalanan tersebut dia kata pada malam hari Rasulullah SAW memilih berada di samping unta Aisyah agar dapat berbincang dengannya. Melihat perkara itu, Hafsah berkata kepada Aisyah, bagaimana jika malam ni kamu menaiki unta aku dan aku menaiki unta kamu, sehingga kita boleh saling membandingkan unta masing-masing. Jawab Aisyah, tak apa. Biasanya Nabi walaupun dia kenal dengan 2 orang isteri, bila dalam perjalanan tu Nabi akan duduk dekat dengan Aisyah untuk membincangkan sama ada masalah bab hukum dan sebagainya. Itu dalam perjalanan. Kemudian pada malam tu Hafsah ikut sekali. Bila Hafsah ikut sekali, Hafsah kata kepada Aisyah, lah ni kita tukar unta. Kita tukar. Naik kereta aku naik kereta hang. Begitulah. Kemudian Aisyah pun tak apalah. Aisyah kata tak apa, baik, setuju. Aisyah jawab baik. Pada malam tersebut dia kata bila dah setuju tu, dia kata Rasulullah mendekati unta Aisyah yang dinaiki oleh Hafsah. Nabi dia panggil pada awalnya Nabi tahulah mana unta Aisyah, mana unta Hafsah. Tapi bila dah jadi bertukar dia tu, jadi bila bertukar, jadi Nabi pun duk ingat unta tu unta Aisyah. Nabi pun pergi dekat. Kemudian Nabi ucap salam lalu berjalan di samping unta tersebutlah. Nabi pun dengan unta Nabi. Kemudian Nabi ucap salam, kemudian jalan sekali lah. Akhirnya mereka berhenti untuk berehat. Sepanjang perjalanan Aisyah merasa kehilangan. Semasa berhenti, Aisyah meletakkan kakinya di celah-celah pokok idkir, jenis pokok yang berbau wangi aromanya. Ini ikut terjemah lah. Terjemah kata, dia kata idkir ini sejenis pokok yang kalau kita pegang dia akan naik satu bau. Kalau kita apa pokok apa kita ni, pokok pandan kot tu. Jenis kalau kita pegang dia bau. Ataupun bunga tiayam tak bau. Jadi Aisyah buat macam tu pasal apa? Dia kata, seraya berkata, ya Rabb, datangkanlah kala jengking atau ular yang boleh menggigit aku. Ini adalah utusanmu dan aku tidak boleh berkata apa-apa kepadanya. Jadi doa yang diucapkan oleh Aisyah di atas melukiskan betapa dia dilanda rasa cemburu yang hebat. Itu yang punjaya. Satu perasaan yang timbul dari naluri kewanitaan. Dia kata memang biasa. Kelihatan pula dengan jelas bagaimana persaingan berlangsung antara isteri-isteri Rasulullah dalam merebut cinta dan perhatian baginda. Jadi Hafsah pun dia ada tujuan. Kenapa dia minta kepada Aisyah? Dia kata malam ni kita tukar lah. Kita tukar, hang naik kereta aku naik kereta hang. Jadi Nabi pun duduk cap dah kereta Aisyah awalnya. Sebab Nabi biasa macam tu. Jadi Nabi pun mai bagi salam dalam keadaan kelab malam. Kemudian Nabi pun bersembang dengan Hafsah. Aisyah ni bila dia duduk atas kenderaan Hafsah, dia rasa terasing sangat sebab jalan perjalanan tu jauh. Kemudian bila sampai tempat R&R,
Ponti minum dan sebagainya di RNR masa tu dia paling masih lah. Kita ponti di Tapuah ke di Ulu Bernam ke ikutlah. Kemudian Aisyah ni dia pergi duduk di satu pokok, di celah-celah pokok tu. Dia sengaja dia suruh huluk kaki dia di celah pokok tu. Mudah-mudahan ulat ke kalau jengking patut. Tujuannya nak tarik perhatian dia. Jadi kalau ulat patut ke kalau jengking ketip ke, tentu Nabi lebih kat dia. Tu tujuan. Ada tak ada kita hak panggil gitu. Tak apalah, itu perkara biasa. Perkara biasa sebagai seorang wanita nak masing-masing nak tarik perhatian suami. Biasalah kita kalau belum puasa ni, kalau hak yang kena dua tu masing-masing pakat buat cucuk, nak tengok cucuk siapa sekejap kan, sambil nak buka puasa. Itu biasa. Asalkan tidak bercanggah dengan syariat, maka harus boleh, tidak masalah. Tak ada masalah. Tujuan dia kata persaingan itu berlangsung dalam merebut cinta dan perhatian Nabi SAW. Itu tujuannya. Antara Aisyah pun begitu, Hafsah pun begitu. Ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak mendatangi isteri-isteri baginda selama sebulan, baginda tinggal di ruangan di sebelah bilik Aisyah. Ada satu kes dulu kan yang kita bincang, Nabi bersumpah tidak akan mendatangi isteri-isteri dalam tempoh sebulan. Kemudian yang Nabi duduk dengan siapa pun Nabi tak tidur dalam tempoh sebulan. Dengan siapa pun Nabi tak tidur. Sampailah hari yang ke-29. Saya ulang balik sikit. Hari yang ke-29 tu, Nabi selepas daripada Nabi bersumpah tu, cukup hari 29 Nabi bersumpah untuk sebulan. Tapi kebetulan bulan tu 29 hari. Bila tengok Gilead, kena balik Gilead Aisyah. Nabi pun pergi lah nak bersama dengan Aisyah. Aisyah kata sebulan. Ni baru 29 hari. Tak sampai bulan. Nabi kata tak kira ke bulan ni dekat 29 je, mana sampai 30. Jadi bulan itu sama ada bulan ikut bulan Islam ya, sama ada 29 ataupun 30. Kita tidak, bulan Islam, bulan Hijrah dia tidak pernah melebihi daripada 30 hari. Dia tak melangkau ke 31. 31 itu bulan Masihi yang kita pakai. Bulan orang putih. Orang tua kita bulan orang putih. Kalau bulan Hijrah dia kata bulan Melayu. Dia tanya kita, bulan Melayu berapa bulan ni? Tak apalah, bulan Melayu, bulan orang putih sama, asalkan faham. Hak Melayu tu bulan Hijrah, yang bulan orang putih tu bulan Masihi. Bulan Masihi dia ambil kira daripada tarikh lahirnya Nabi Aisyah. Itu Masihi. Sebab tu Masihi tu dia banyak. Sebab dia kira daripada Nabi Aisyah dulu. Antara jarak antara Nabi kita dengan Nabi Aisyah dengan Nabi kita tu makan masa yang panjang. Jadi dia ambil kira itulah sebab tu. Kalau tengok Masihi dah 2011 tahun Masihi. Kalau tahun Melayu, tahun Hijrah baru 1432. Jadi perbezaan di situlah. Itu pun kita bukan tepat sebenarnya. Agakkan. Dia agak-agak oleh ulama. Jadi kita boleh talaklah, kita boleh tahulah beza antara tarikh antara Masihi dengan tu berapa jauh beza. Tapi kita kena tolak juga 13 tahun yang di Mekah. 13 tahun yang di Mekah. Sebab Nabi berdakwah di Mekah, masa Nabi di Mekah itu belum menggunakan tarikh hijrah. Dia hijrah ni selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah, baru dikira tahun hijrah. Kemudian bila Nabi buat keputusan begitu, Nabi duduk di ruangan di sebelah bilik Aisyah. Nabi tak masuk tidur dalam bilik Aisyah. Di sebelah bilik Aisyah tu ada satu bilik, Nabi duduk situ. Keputusan Rasulullah ini membuatkan sedih para isteri baginda. Mereka menangis dan menyesal. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh menemui Rasulullah tanpa terlebih dahulu minta izin. Siapa pun tak boleh jumpa Nabi. Nabi buat syarat, Nabi tak akan tidur dengan isteri-isteri yang 9 itu. Dan siapa pun tak boleh jumpa dengan Nabi melainkan minta izin dulu nak jumpa. Jangan jumpa ikut suka nak main. Buat appointment dulu. Aisyah sendiri terus menghitung hari demi hari. Aisyah pun duduk saja tak bilang lah. Sebulan. Bilang hari ni baru 2 hari. Esok baru 3. Siapa kita masa zaman duduk dia bilang Allah hari ni baru kena puasa 2 hari. Jauh kita nak raya. Hari ni baru 15. Yang baju raya beli dah. Duit dah pegang. Buat keluar tahu masa zaman tu lah. Kalau kita tengok anak-anak kita pun macam tu. Bilang hari. Jadi itulah yang berlaku pada Aisyah pun. Sebab Nabi kata sebulan tak nak jumpa siapa-siapa. Dia bilang hari ni baru 15. Kalau ada kalender dia tak pangkah dengan kalender kuda. Hari ni 15. Bilang pula ada berapa hari lagi baki.
Menunggu masa penantian itu berakhir. Aisyah bilang hari. Setelah sebulan berlalu, isteri Rasulullah yang pertama sekali didatangi oleh baginda Aisyah. Macam saya sebut tadi. Isteri-isteri Rasulullah datang dari latar belakang ekonomi yang berbeza-beza. Apa yang contoh tadi tu? Ya, yang contoh tadi tu, contoh yang Nabi tak nak tu, nak contohnya motif yang penulis nak bawa kepada kita tentang rindunya Aisyah ni, dia tak boleh bangga dengan Nabi. Bahasa kita nak kasar kita apa? Belangkas ke? Macam belangkas. Tak boleh nak bangga. Dia belangkas ni masa bawa ya. Sebulan mula ya macam belangkas, lepas tu dah boleh anak. Seorang tuan nak letak buka, lintas tak lintas buka dia. Ya. Bunyi lekas lagi. Tapi Aisyah dengan Nabi sepanjang hidup antara Aisyah dengan Nabi itu begitulah yang berlaku. Aisyah rindu dia sentiasa dengan Nabi. Kemudian dia sebut pada sini, dia kata isteri-isteri Nabi itu datang dari latar belakang ekonomi yang berbeza-beza. Sebahagian dari mereka biasa hidup di tengah keluarga yang berkemampuan dalam suasana yang selesa. Ada setengah daripada isteri Nabi itu orang yang daripada keluarga yang ada duit, keluarga orang yang senang. Tak, setengah tu susah. Jadi kehidupan Rasulullah yang bersahaja menjadikan mereka meminta tambahan nafkah dan perhiasan. Jadi Nabi, walaupun dia Nabi, hidup dia dalam keadaan yang sangat sederhana. Sampai dalam satu riwayat, saya tak ingat siapa sahabat, dia masuk pergi nak jumpa dengan Nabi. Nabi tengah tidur tengah hari. Kemudian dia tengok di belakang Nabi tu, Nabi tak pakai baju, tengok belakang Nabi ada bekas tikar. Kalau tikar mengkuang tu kan bentuk dam. Sahabat tu teriak, tengok Allah, Nabi duduk dalam keadaan yang macam tu. Nak ceritanya Nabi duduk dalam keadaan yang serba sederhana. Sebab Nabi meninggal, Nabi tidak meninggalkan apa-apa harta. Kita kalau nak mati tu macam-macam cari. Kali nak fikir lagi, kena beli rumah 2 biji kan, ada anak lagi. Fikir apa kan anak kan? Fikir kita nak balik jumpa dengan Allah tu bagaimana? Macam mana keadaan iman kita dengan Allah? Itu silapnya kita orang Melayu lah terutamanya. Silap. Kita kalau boleh tu, untuk anak ni beli rumah siap-siap dah, ni taruh dah 10 rolong sawit untuk anak ni dan sebagainya. Kita terlalu memikirkan keadaan anak-anak. Al-mal wal banun. Kita memikirkan anak-anak dan harta benda. Yang padahal Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat esok, di akhirat esok, tidak jadi manfaat, tidak jadi satu yang kita boleh tebus diri kita dengan Allah menggunakan harta kita yang kita ada, menggunakan anak-anak. Kita tak boleh nak buat, ya Allah ni anak-anak aku ada 12 orang, ni harta aku ada banyak ni, buat geran tunjuk kat orang Taala, tak boleh. Tuhan tak terima. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah terima melainkan kita datang depan Allah esok untuk bicara itu dengan hati yang qalbin salim, hati yang cukup sejahtera. Ulama bincang panjang di situ bab hati yang sejahtera. Hati sejahtera apa? Hati yang kita mati dalam keadaan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang tu Imam dia baca tauhid. Ya. Hati kita kena tenang, balik jiwa kita tenang. Makna jiwa kita tenang itu setiap kita hidup kerana Allah, mati juga kerana Allah. Tuhan nak kena fikir. Hak tengah-tengah. Hak tu penting al-mutasawwif, nak jaga hati. Al-mutasawwif tu nak pinjam hati, nak jaga. Ni kita buat ibadat ni ikhlas tak ikhlas dengan Allah. Kadang-kadang kita buat ibadat, kita kata, ish, aku kena buat lebih sikit pasal orang nak tengok, jadi riak lah. Ish, dia puji aku lah, orang rajin jadi sum'ah. Sudah. Tu al-mutasawwif lah yang akan mengawal hati, membentuk hati kita. Macam mana kita nak jaga. Amalan kita dah buat, makna syariat kita dah buat. Dari segi syariat, sekiranya benda itu sesuai dengan hukum fiqh, maka sah. Dari segi syariat dia katakan sah. Amalan yang kita buat, sembahyang kita ke, puasa kita ke, zakat kita, haji kita, sesuai, tidak langgar hukum fiqh, hukumnya sah. Hati, Allah nak terima tak terima? Kena tidikkan hati balik. Riak tak riak, takabur tak takabur, kita tolong orang. Kita kata, macam selalu saya buat contoh, kita kata, kawan tu kalau aku tak tolong dulu, maaf tu, keras lah. Jadi, kita mengungkit-ungkit. Ya? Sedangkan Tuhan kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita batalkan. Jangan saya saja hak kita sedekah tu bagus dah.
Kita jamu orang buka puasa petang-petang bagus dah. Tapi bil manni wal adha, dengan duk saja kita menyakit, kita mengungkit-ungkit. Puak tu kalau tak jamu buka puasa tu pakai buka puasa angin sejuk je. Habis. Kan? Dah habis dah. Kita akan kita belanja untuk buka puasa orang 10 orang yang ada petang tu mungkin 200. Tapi Allah terima dah. Tapi kita mungkin mani. Dia ada masjid tu orang tu kalau aku tak bagi duit buat moreng ni. Saya buka puasa dengan kurma. Ataupun kita menyakiti wal adha. Dia saja hang yang sedap ni. Kalau aku tak tolong hang itu ni, tak ada pasal hang boleh kaya je lah. Habis. Padahal yang kita tolong dia itu Allah dah ambil kira. Kalaulah kekayaan dengan sebab kita tolong dia, dia boleh mengauk kekayaan, kemudian dia pula beramal dengan tu. Pahala tu tak butuh himai kita. Tapi sebab contoh pahala ni contoh tak nampak. Bila contoh tak nampak. Tapi hak yang kita percaya, hak benda tak nampak ni hantu je. Orang kata pi lah. Tu. Hantu tu ada hantu. Mula sambil nak lalu tu dia fikir hantu tu je. Tapi contoh pahala hak yang Tuhan janji sah dah ada. Pahala tu yang Allah janji dah. Memang buat begini ini dapat balasan ini. Percaya harap dah. Percaya ke Allah? Percaya harap dah. Kan? Jadi itulah kitanya. Jadi maknanya kita kena jaga. Dari segi soal kita mengaji sirah ni, kita nak kita nak ambil contoh tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh yang dibentuk, yang dididik oleh Nabi. Bagaimana Nabi mendidik hati-hati mereka tu. Kemudian macam mana kita nak buat macam mereka nak buat, kena mengaji satu ilmu lain yang namanya ilmu tasawuf. Ni kadang-kadang setengah orang kata ilmu tasawuf tak boleh mengaji. Macam-macam ada kita jadi isim. Jadi isim tu pasal masalah kita mengaji tak guru. Ya, hak jadi isim yang depa kita mengaji tasawuf jadi isim macam apa? Tamaknya dia tak kenal pada tasawuf tu. Tasawuf itu ilmu yang untuk nak cuci jiwa. Ilmu nak cuci hati. Satu, bila nak cuci hati, kita kena ada mujahadah. Antara mujahadahnya itu ulama letak kita kena zikir sekian-sekian, wirid sekian-sekian. Hak kita pergi ambil buku baca. Dalam tu dia kata, hari ni kita kena wirid sekian-sekian banyak. Esok sekian-sekian banyak. Buat seorang-seorang tanpa ada pemantauan guru. Tanpa diselia oleh guru yang mursyid. Itu jadi sir. Dia main sampai tengah tu, bila kita dah buat, kita kena ingat. Amalan ini, bila kita makin diri kita, bila kita makin dekat dengan Allah, iblis makin kuat. Iblis makin dekat dengan kita. Kan dia minta dengan Allah dulu. Masa Allah suruh tendang keluar daripada syurga tu, dia minta suruh taruh umur panjang dan dia akan menggoda anak Adam itu selagi boleh. Tuhan kata silakan. Dan Tuhan bagi lesen dekat dia. Kita tak ada Adam. Bila kita seorang-seorang, kita tidak dipandukan oleh guru mursyid, di tengah-tengah tu bila kita buat satu amalan, maka dia timbul. Dia main satu benda. Antaranya yang paling cepat timbul perasaan riak, takabur. Kemudian dia main bisik di telinga kita. Dia kata, hang beramai ni banyak ini. Boleh jadi tok bomoh. Tu ada jadi tok bomoh tengah jalan. Boleh jadi tok bomoh. Siapa abang kita boleh jadi tok bomoh? Iblis yang ada bisik ni. Lepas tu kita pun percaya ke bomoh tu, percaya dia boleh buat duit dengan bomoh tu apa semua. Habis kita dengan abang lawa ini. Dia setiap ilmu, walaupun teknologi canggih hari ini tidak, terutamanya ilmu perluan mesti guru. Kalau tak guru, Nabi kata fasyaitanu syekh. Siapa yang tak guru, hak jadi tok guru dia syaitan. Sekadar baca boleh, tapi nak beramal kena buat. Nak faham kena buat. Jangan pandai-pandai buat. Tak puas kita zaman teknologi canggih. Itu hari jadi tak tahu lah. Kan? Boleh hafal satu hadis ceramah tak. Faedah tak arti, bahasa Arab tak faham. Jadi kacau bila masyarakat. Dan masyarakat kita pula mudah terpengaruh dengan benda-benda yang macam tu. Dengar kata ceramah sana, ceramah sini, ustaz ni pakai LCD. Canggih punya ceramah pakai LCD. Tak apalah canggih pakai LCD, tapi tengok dulu apa benda. Sebab tu mengaji kita kena banyak. Kita mesti kena menghadap guru. Dan setengah orang dia memang berminat jenis-jenis ceramah, jenis tazkirah. Tapi saya lah secara peribadinya, saya kalau orang panggil tazkirah atau panggil ceramah, saya tak berapa berminat. Sebab tak ada benar. Sebab pada saya tak ada ilmu.
untuk nak pergi bercakap dengan model kepala otak yang ada ni, nak pergi bercakap bohong boleh kan. Kalau keluarlah 1-2 hari goreng, okey, habis sekejap. Tapi tidak ada orang yang dengar tu, audiens yang dengar tu, yang dia nak ambil pegang dengan apa yang kita bincang tu, apa benda yang kita bincang. Pada saya lah. Sebab tu saya lebih suka kita berkitab. Ada kitab, ada tempat lebih mantap ilmu kita. Tapi tak apalah, maknanya kita jangan marah orang apa dengan kita sekolah dengan ceramah tak. Di samping tu kita berguru dengan cara berkitab. Kemudian kita sambung balik cerita kita. Yang tu elannya tu.